Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran berkenaan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung, di mana kita akan belajar berkenaan dengan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, sebelum tu, Cikgu imbas mula apa yang awak dah pernah belajar sebelum ni, di mana NS ni ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Okey, nak tahu jumlah bilangan kesudahan yang mungkin, kita akan darab bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B. Okey, maka kita akan dapatlah nilai bilangan kesudahan yang mungkin. Okey, contoh kepada soalan ni iaitu sebiji dadu adil dan sekeping cileng dilambung secara serentak. Maka dia akan ada berapa kesudahan, iaitu kita akan darab sebiji dadu, kita tahu dia akan ada 6 bilangan kesudahan dia. Lepas tu untuk sekeping cileng bilangan kesudahan dia adalah 2. Maka kita nak tahu bilangan kesudahan, jumlah bilangan kesudahan yang mungkin adalah 6 darab 2. Maka akan dapat nilai 12. Okey, kalau contoh dia suruh senaraikan ruang sampel, awak akan buat macam ni. Okey, dia punya bracket dalam kurungan 1G. G ni mewakili gambar, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Okey, tu dah sudah. Lepas tu kita akan tukar, kemungkinan akan dapat angka 1A, 2A, 3A, 4A, 5A dan 6A. Jadi, kita akan teruskan pembelajaran hari ini di mana di akhir pembelajaran murid dapat membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar dengan betul. Lagi, awak akan dapat membuat dan menentusahkan konseptor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung dengan betul. Lepas tu, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar dengan betul. Okey, kita akan cuba tengok satu per satu. Okey, kita akan tengok untuk membezakan peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar. Peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Maknanya sama-sama tidak memberi pengaruh kepada keputusan ataupun kepada kejadian tu. Okey, dengan kata lain, peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, kita cuba tengok contoh. Okay, contoh yang pertama, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Maknanya 2 kali lambung dapat 2 kali angka. Maknanya ni adalah peristiwa tak bersandar. Sebab kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi untuk dapat angka pula pada lambungan shilling kedua. Maknanya dia tidak pengaruh kepada keputusan untuk lambungan kali kedua. Kalau contohnya, kita cuba tengok contoh yang kedua, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu. Okey, ni juga adalah peristiwa tak bersandar. Sebab kebarangkalian dapat angka dalam lambungan shilling, dia tidak pengaruh pun nak dapat kebarangkalian 4 pada lambungan dadu. Sebab tu dia tak bersandar. Sebab tidak memberi pengaruh kepada peristiwa B. Ataupun peristiwa B tu tidak memberi pengaruh kepada peristiwa A. Okey, kita teruskan tengok pula contoh yang ketiga di mana dia kata mendapat 2 batang peng yang berwarna sama
apabila dua batang peng dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang peng merah dan 2 batang peng biru tanpa pemulangan. Biasanya kalau tanpa pemulangan, dia akan memberi pengaruh kepada peristiwa B. Maka ni adalah kalau dah memberi pengaruh, maka dia adalah peristiwa bersandar. Okey. Sebabnya, kebarangkalian mendapat peng merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapat peng merah yang kedua. Itu cara untuk bezakan peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. Okey, kita tengok pula untuk hasil pembelajaran kedua iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, tengok dia kata, kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Ini dia kata yang tak bersandar lah, yang tidak memberi pengaruh. Okey, dia guna hukum pendaraban kebarangkalian. Di mana kebarangkalian peristiwa A darab dengan kebarangkalian peristiwa B. Okay, kita cuba tengok contoh. Okay, dia kata sebuah kotak F mengandungi 7 keping akad berlabel dengan huruf P, A, M, E, R, A, N. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel dengan 3, 5, 6, 8, 11. Maksudnya F ni dia punya dalam kotak dia ada 7 kad. P, A, M, E, R, A, N. Okey, kalau untuk G ada 5 keping kad berlabel nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okey, dia kata sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Maknanya dia akan ambil satu keping kad dekat dalam kotak F sekeping dekat dalam kotak G. Berarti kata tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan. Maknanya dia nak mendapat huruf P dan nombor genap. Okay, ini peristiwa tak bersandar ya, sebab dia tidak memberi pengaruh. Jadi kita cuba tengok. Okey, dia guna hukum pendaraban di mana mula-mula dia cari kebarangkalian mendapat huruf P. Okey, huruf P ni ada satu je dekat kotak F. Maka 1/7. Okey, 1/7 maksudnya 7 ni bilangan semua kad yang ada dalam kotak F. Okey. Kita tengok pula untuk nak dapat kebarangkalian ni nombor genap. Nombor genap ni kita tahu nombor genap adalah 6 dan 8. Maknanya ada 2 kad nombor genap. Jadi dia dapatlah 2/5. Jadi dia sekarang ni nak kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap. Jadi akan gunalah hukum pendaraban kebarangkalian. Maknanya kebarangkalian peristiwa A darab dengan kebarangkalian peristiwa B. Okey, 1/7 darab 2/5 dapatlah 2/35. Ni kebarangkalian yang akan dapat. Ataupun awak nak buat secara manual, tak saya guna hukum pendaraban tu. Okey, mungkin awak boleh mula-mula senaraikan kesudahan yang mungkin untuk nak dapatkan nombor P dengan nombor genap. Maka dia akan ada 2 kemungkinan. Sama ada awak akan dapat P dengan P dengan nombor 6 ataupun P dengan nombor 8. Lepas tu bilangan kesudahan yang mungkin kita belajar tadi, bilangan kesudahan A darab dengan bilangan kesudahan B. Maknanya dekat kotak F ada 7 keping, maka darab dengan dekat kotak G ada 5 keping. 7 darab 5 dapatlah 35.
maka awak akan buatlah bilangan kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap 2/35. Okey, awak boleh guna mana-mana yang mudah bagi awak, sama ada secara yang hukum pendaraban ataupun senaraikan dulu. Baiklah, kita teruskan kepada menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, kita cuba tengok contoh ya. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3579. Okey, kotak A ni ada kad 3579 dan kad berlabel dengan huruf XYZ. B pula ada XYZ. Okey, dia kata sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Maknanya akan ambil sekeping dari kotak A, sekeping dari kotak B. Okey, dia kata hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, kalau faktor bagi 9 dalam kotak A ni ialah 3 dan 9. Okey, kita cuba tengok. Okey, dia tengok buat. Kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 ialah 2/4. Maknanya 2 ni 2 nombor tadi per dengan jumlah keseluruhan kad ada dalam kotak A. Jadi 2/4 awak boleh permudahkan menjadi 1/2. Ataupun nak tinggal gini pun tak apa sebab kita pun tak selesaikan lagi kan. Okey. Satu lagi dia nak huruf Z. Huruf Z ada satu yang dekat kotak B ni. Okey, jadi kebarangkalian mendapat huruf Z ialah 1/3. Okey, sekarang dia nak kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Kita akan guna faktor pendaraban, iaitu kita akan buat kebarangkalian peristiwa A darab dengan kebarangkalian peristiwa B. Maka 2/4 darab 1/3 dapatlah 1/6. Ataupun nak guna kaedah yang biasa iaitu awak senaraikan dulu kesudahan yang mungkin sama ada 3Z atau 9Z. Lepas tu cari jumlah bilangan kesudahan iaitu 4 darab 3 sama dengan 12. Maka 2/12 dapatlah 1/6. Tak kisah nak guna cara yang mana. Okey, cuba tengok contoh soalan ini. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. Okey, guli hijau adalah 8 biji dan sebiji guli merah. Okey, 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan dia adalah mempengaruhi lah. Peristiwa A itu mempengaruhi peristiwa B macam itulah. Maksudnya dia ada peristiwa bersandar. Warna guli dicatat. Okey, A. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, maka kita akan dapatlah gambar rajah pokok macam ni. Guli pertama dia agihkan kepada dua bahagian, hijau dan merah. Okey, kebarangkalian mendapat hijau 8/9 iaitu dia ada 8 biji guli hijau per dengan keseluruhan guli yang ada pada dalam beg tu adalah 9. Jadi 8/9. Kalau merah tu ada so ya. Jadi 1/9. Okey, untuk dapat guli kedua, dah tadi dah pilih dah so guli, dia ayat tanpa pemulangan. Jadi yang akan ada jumlahnya 8 je. Sebab apa dia 7/8, kemungkinan so guli hijau dah dipilih pada pilihan pertama. Sebab tu yang akan dapat 7/8. Dan kemungkinan untuk guli kedua ni akan dapat merah 1/8. Sebab dia ada sebutir ya kan. Okey, dekat merah ni pula, dia bagi kepada hijau je. Merah tak ada. Sebab dia andai
merah tu dah dipilih pada pilihan pertama, maka tak ada dah lah pilihan kedua untuk merah. Sebab itulah dia bagi kepada hijau je. Maknanya kebarangkalian mendapat hijau 8/8. Maka kesudahan dia adalah hijau-hijau, hijau-merah, merah-hijau. Okay, kita dapat 3 je kesudahan dia. Okey, kita tengok pula soalan tadi. Dia tanya, hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Guli kedua berwarna merah. Ni adalah guli kedua berwarna merah. Jadi awak akan ambillah kebarangkalian pada guli pertama darab dengan kebarangkalian pada guli kedua. 8/9 darab 1/8, maka dapatlah nilai 1/9. Lepas tu dia tanya pula kebarangkalian mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Maka, lihat ni, maka ambillah 8/9 darab 7/8. Dapatlah 7/9. Okey. Okey, maka di sini saya rumuskan dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Maknanya satu peristiwa tu kalau contohnya peristiwa A tu tak bagi pengaruh pada peristiwa B, mana dia adalah tidak bersandar. Okey, biasanya kalau pada ayat tu kalau dia kata tanpa pemulangan, maksudnya dia adalah peristiwa bersandar. Sebab dia tak pulangkan balik dalam contohnya dalam kotak tu, maknanya dia akan mempengaruhi untuk kita ambil buat kali kedua. Lepas tu, kalau dengan pemulangan, maknanya dah ambil dah sekali kad pada kali pertama, lepas tu dia letak mula. Kemungkinan akan dapat pula kad tu. Maknanya tak memberi pengaruh kepada pilihan kali kedua. Maknanya dia adalah peristiwa tak bersandar. Dan kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Okey, maka boleh guna rumus ini. Kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Tapi rumus ni boleh diguna jika kedua-dua peristiwa itu tak bersandar. Jadi boleh cuba buat latihan pada buku teks muka surat 248, buku teks muka surat 250, buku teks muka surat 252. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.